Jumpa lagi dalam isu panas. Zack sebut tadi, Astro, kemudian kita ada TV3, kemudian kita ada TV1. Mereka memberi siaran ini. Macam mana senario industri ni pada hari ini? Dia senario kalau kita lihat, kalau Wadi tengok tadi saya cerita pasal Astro ni masalah. Kalau TV3 ni dia berdasarkan TV3 dengan RTM ni berdasarkan kroni. Dia kalau berdasarkan kroni-kroni ni semua orang-orang yang orang dia je yang dapat. Kalau pelakon macam TV3, pelakon ni pelakon dia je. Bila kita tanya kenapa you pilih pelakon ni? Maksud dia ni. Ni maknanya stesen TV lah. TV3 dengan RTM lah. Maknanya Tapi semua tu bukannya ada resident artis pun. betul. Tapi kalau dia sebenarnya kalau TV3 ni dia ada satu department dipanggil BMG, Brand Management something lah. Dia yang akan menentukan maknanya produk mana yang dia nak, artis mana yang dia nak dan sebagainya. Sepatutnya kalau kita berkarya, kita tak boleh fikir pasal stesen TV nak pelakon mana dan sebagainya. Kena fikir idea dan ideologi penulis tu, apa yang dia nak. Dia dah imagine karakter ni siapa, pelakon dan sebagainya. Tapi bila masuk ke stesen TV, TV3 ke RTM, saya nak artis ni, saya nak artis tu. Yang artis ni saya tak mau, yang tak mau. Jadi dia memberi satu masalah kepada artis-artis yang dia reject tu. Jadi bila artis-artis yang kena reject ni tak dapatlah job dan sebagainya. Jadi yang kita masalah yang berlaku ni, bila artis tu habis berlakon, belum habis berlakon, job seterusnya dia juga. Dan sebagainya. Lepas dia dia lagi. Lama-lama dia boleh buka stesen TV di sini. So, senario ni dah lama berlaku atau? Dah lama berlaku. Kaedah menyelesaikan benda ni. Dia sebenarnya kaedah ni dia kena daripada gabungan persatuan tu lah. Maknanya kena bertindak bersama. Kita tak boleh sendiri. And then daripada masalah akaumbi ni dalam industri seni ni, kerajaan kena main peranan lah. Sebab kerajaan yang boleh menentukan dasar, polisi dan sebagainya. Sebab bila kita tengok daripada sistem pentadbiran tu, maknanya dasar industri nak kerajaan nak buat, dia tidak melibatkan orang industri seni. Tapi bila dia mencipta satu dasar, dia nak suruh orang industri seni yang menggunakan dasar ni, sedangkan dia tak tahu masalah industri seni ni macam mana. You buat dasar, kita kena ikut je. Tapi sebenarnya you kena dengar masalah kita, baru you cipta dasar ni berdasarkan masalah kita ni, supaya kita nak guna ni akan mempermudahkan kita mengikut dasar kerajaan ni. Tapi tak boleh. Sebab dia orang buat macam kita rasa macam syok sendiri lah. You buat sendiri, you suruh kita pakai, tu benda ni tak boleh pakai kat dalam industri. Sebab dia orang tak turun dalam industri lah. Jadi ini masalah. Zaid, you cakap ni seolah-olah mungkin bukan sebab you popular atau sebab you dah tak dapat berlakon lagi. Bukan. Saya macam saya sebab ni. saya tak nampak pun stesen TV ni you berlakon lepas maghrib. Dia macam ni. Ada Wabi. Yang repeatnya. Yang 14 tahun dulu, 15 tahun dulu yang saya tak dapat royalty apa-apa pun. Saya tak ada masalah macam ni sebab saya ada perniagaan saya sendiri. Bagi saya pernah buat program di bawah seniman. Perniagaan adalah kerja kedua untuk artis. Ni persiapan saya untuk diorang. Maknanya pertama, you jadi artis jadi lah. Tapi you kena tahu, artis ni ada satu tempoh yang tempoh yang tertentu je. Kalau mungkin sampai 15 tahun, you 20 tahun, lepas tu you ke mana? Bila you dah tua, you ingat you akan dapat? Tak semestinya. Kadang-kadang watak orang muda pun, artis muda, dituakan. Jadi orang tua pun tak dapat job. Jadi ini problem yang berlaku sebab dia ekosistem tu. Ekosistem. Kalau kita tengok harga sebuah drama, daripada dulu 17 tahun dulu, daripada gawat tu sampai sekarang harga sama. Sedangkan kos kita makin lama makin tinggi, kos hidup. Jadi ini yang kita berjuang supaya benda ni kena selaraskan dengan harga yang tinggi. Secara tak langsung dia akan memberi satu ekosistem kepada industri tu. Maknanya kalau producer dapat harga tinggi, kru dapat harga tinggi, producer dapat tinggi, pelakon dapat tinggi. Jadi diorang tak bising dan diorang melahirkan kualiti drama yang lebih baik. Tapi yang ni tak berlaku. Yang ni tahun 1997 sampai sekarang alasan gawat. So tak nak bayar tinggi. Jadi dia guna alasan yang sama juga sampai sekarang. Tapi besok declare dekat paper atau media, kita stesen TV untung 500 juta, 700 juta, tapi kita punya drama punya industri tetap bayaran yang sama. Jadi kalau kita tengok producer lah sebagai contoh kita buat bisnes dalam industri ni, drama atau sebagainya, dia sebenarnya kalau kita buat bisnes dengan kos yang besar, untung yang sikit, saya rasa tak perlu buat bisnes pun. Sebab kita pening dengan production ni pun lagi pening. Production dia cuba buat juga walaupun ada masalah ni sebab dia nak maintainkan survival pengiat-pengiat seni, pekerja-pekerja ni untuk bekerja. Walaupun dia untung sikit.
kru masih lagi ada kerja ni. Sebab kita fikir anak cucu kita, anak kita pun ada anak nak survive dan sebagainya. Jadi benda ni yang saya sangat menghormati producer kerana dia masih berjuang lagi untuk buat filem, untuk buat drama atau buat lagu dan sebagainya. Sedangkan dalam ekonomi kita yang tak menentu ni, dengan industri yang tak masih lagi terumbang-ambing, membuatkan diorang masih lagi buat untuk survival penggiat-penggiat seni, pekerja-pekerja seni tu. Saya tengok macam seniman ni mungkin sebab orang tak nak masuk sangat sebab you ada saingan daripada syarikat, daripada pertubuhan artis yang lebih kurang sama. Dia macam ni lah YB Seniman ni adalah persatuan selepas Persama. Persama ni adalah persatuan artis-artis Malaya yang presiden dia adalah P. Ramlee dulu. So bila Malaysia berpecah, dia pergi ke Studio Merdeka, and then ada idea dan sebagainya, sampailah Zainuddin Zimbo dengan ahli parlimen setapak tubuhkan seniman. Maknanya tubuhkan seniman selepas persamaan ni lah. Maknanya kita kena ada persatuan di dalam Malaysia ni lah. So seniman ni adalah persatuan seni yang pertama dan tertua di Malaysia. Jadi daripada situ, bila biasalah kita ni bila tak puas hati keluar tumbuh persatuan baru. Tak apa tu persatuan baru. Sampailah mengebak jadi persatuan, banyak persatuan. Jadi dia semua bermula daripada seniman itu sendiri. Semua orang declare dia ada artis yang ramai. Dia ada ahli yang ramai. That's why kalau kita nak tengok, kita kena tengok dia ada pejabat ke tak? Kadang-kadang persatuan ni pejabat pun tak ada. Macam kita memang terbuka. Kita ada pejabat, kita ada pekerja. Kita pentadbiran yang profesional lah. And then kita ada data dan sebagainya. Jadi kita mudah berurusan dengan dengan pihak-pihak kementerian. Sebab kita apa yang dia minta semua kita ada. Tapi ada setengah persatuan ni pejabat pun tak ada. Tapi hari dapat sumbangan daripada kementerian. Kita pun pelik. Macam mana ni? Presiden, dialah sebenarnya artis, dialah kodong-kodong ramai artis. Jadi benda ni tak masuk akal lah sebenarnya. Tapi kita tak tahulah, banyak itu je yang saya cakap, banyak sangat pelakon. Pelakon dan tak semua. Tahu masa tu itu pelakon ada ramai orang. Tak ada. Tak tahu. Zat, macam industri iklan. Iklan. Kadang-kadang kita tengok ada syarikat yang sama, dan kita tengok dulu masa kita kecil-kecil kita dengar tak nak model yang Pan Asia, nak ada muka Melayu, hidung Melayu. Dan kemudian nampaknya hari ini macam tak praktikal. Sebab tu YB, sebab penguatkuasaan kita tak kuat. Jadi kalau penguasaan kita kena kerap membuat spot check dan sebagainya, saya rasa benda ni takkan berlaku. Kadang-kadang pekerja-pekerja Bangla pun boleh jadi kru kita ni. Sekarang ni? Yes. Dia akan melalui Puspal. Maknanya agensi yang mengawal kemasukan artis membuat persembahan atau penggambaran di Malaysia ni. Maknanya Puspal tu dia akan ada jawatan kuasa dia, ada immigration, dia ada finance, dia ada ni, dia boleh bagi satu lesen pas lawatan ikhtisas. Maknanya dia akan dapat pasport, you boleh bekerja untuk industri ni. Maknanya mungkin dia melalui melalui Puspal ni. Jadi kebanyakan kebanjiran kru-kru daripada Bangla ni banyak. Sebab kadang-kadang mungkin ada hanky-panky dalam tu, saya tak tahu daripada 100 orang, mungkin 50 je masuk industri, 50 dia pergi serapkan ke industri yang lain. Tapi melalui industri seni ni, melalui Puspal. Ni bahaya ni. Kalau kita tak kawal. Sebab kadang-kadang saya tengok, Bangla dah penuh jadi kru. Kalau kita tanya dia, you mana punya persatuan? Dia pun tak tahu ada persatuan tak. Ni problem. Jadi macam mana kita kru-kru tempatan ni nak cari makan? Atau sebab kerana kru tempatan you charge dengan harga yang tinggi? Tak, nak tinggi macam mana YB? Dia orang, contohlah saya kata kalau setakat 3,000, contoh 3,000 untuk lighting je ni, tapi nak kerja 3 bulan, memang tak berbaloi lah. Sebab kalau kita bagikan 3 tu, 1,000 je, itu pun perlu campur tol sendiri, ni semua sendiri dan sebagainya. Sebab dulu kalau kita compare dulu lah, contoh kita boleh dapat 20 tahun dulu kita boleh dapat hero saja boleh dapat 15,000 untuk satu telemovie, contoh. Satu telemovie, wardrobe sendiri, wardrobe production supply, apa saja semua supply. Kita datang bawa skrip yang kita dah ready dah. So pakaian semua dah ready. Tapi sekarang ni semua sendiri, gaji 4,000 je. Problem. Ni yang susah ni. Okey, untuk adik-adik di sana, bukan senang nak jadi artis, ya? Dan kena fikirkan banyak perkara nak jadi artis. Jangan lupa melawat Sungai Panjang. Kita ada teh yang paling baik daripada Sungai Panjang. Kita ada tempe chip daripada Sungai Panjang. Sedap, boleh dimakan pada bila masa. Sekian, jumpa lagi di lain rancangan. Terima kasih.